Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini kita sambung surah Fussilat. InsyaAllah kita boleh selesaikan petang ini daripada ayat yang ke-43 hingga ke akhirlah, hingga ke 54. Buka muka surat 481, juzuk yang ke-24, surah yang ke-41. Ayat 42 sebenarnya kan? 42, daripada ayat 42 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Surah yang kita baca sekejap tadi ialah dia bersambung daripada semalam, iaitu tentang kebenaran, tentang kehebatan Al-Quran, di mana golongan-golongan yang berpaling daripada belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dengan neraka Jahannam. Maka Allah buat perbandingan golongan-golongan yang menyimpang daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buat perbandingan, iaitu yang mana lebih baik. Yang mana lebih baik, Allah membankan ke dalam neraka Jahannam, ataupun orang yang aman dalam akhirat pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Afama yulqa finnari khairun, adakah dihumban ke dalam neraka Jahannam lebih baik, amma yati amina yaumal qiyamah, ataupun berjalan dengan aman pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana jawapannya? Ialah sesiapa yang pergi ke dalam syurga dengan dalam keadaan aman, iaitu sesiapa yang memberi tumpuan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau degi juga umpama semacam itu, bagi terang sekali Allah buat ancaman, aimalu ma syi'tum, ikut kamulah. Kalau kamu tak boleh fikir lagi, yang semudah itu pun kamu tak nampak lagi, kamu tak fikir lagi, maka ikut kamulah, kamu nak buat apa sekalipun. Tapi di hari akhirat nanti pasti Allah akan hukum kamu. Maka selepas itu Allah ceritakan tentang Al-Quran. Innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sungguhnya orang-orang yang engkar dengan mendengar peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kesan dia, Allah akan hukum dia, kerana Al-Quran itu amat-amat hebat, amat-amat al-aziz, amat-amat perkasa, yakni tidak ada kitab yang boleh lawan dia. Kegagalan perkasanya Al-Quran, kegagalan memahami dia, kegagalan beramal dia, menyebabkan dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada yang kita baca sekejap tadi, la ya'tihil batil, tidak mendatangi kebatilan, tidak mendatangi kebatilan, yakni Al-Quran itu tidak, bila kita baca Quran, faham Al-Quran, perkara-perkara batil akan tenggelam. Mana perkara-perkara dengan Al-Quran tidak ada sebarang kebatilan yang ada. Mana bila baca Al-Quran cerah secerah-cerahnya, maka segala batil akan hilang, segala hak akan muncul. Hak akan menggantikan yang batil daripada Al-Quran tersebut.
Maka tanzilun min hakimin hamid. Kenapa? Kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang maha bijaksana. Sesiapa yang berjuang ke arahnya, sesiapa yang sabar ke arahnya, maka maha bijaksananya Allah akan beri hidayah dengan dia, Allah akan bagi syurga dengan dia, dan tindakan Allah itu maha terpuji. Itu yang sebelumlah. Maka kesan daripada kehebatan Al-Quran, kesan daripada benarnya Al-Quran, maka bila Nabi ajar ayat-ayat Allah kepada penduduk Arab Mekah, penduduk Arab Jahiliyah condemn Nabi. Dia hina Nabi, dia kutuk Nabi, dia seksa Nabi dengan berbagai-bagai tindakan. Janji Nabi tak mengajar ayat-ayat Allah kepada golongan Arab Jahiliyah. Maka Nabi terseksa ketika ini. Bila Nabi rasa semua orang tak boleh terima ayat-ayat Allah bila Nabi baca dengan mereka, maka Nabi cara mana Nabi nak mengajar ayat-ayat Allah kepada semua umatnya yang lain? Maka setiap musim haji, Nabi pergi jumpa dengan orang buat haji. Nabi pergi jumpa dengan orang buat haji. Maka daripada seluruh dunia datang, Nabi kata, wahai penduduk luar, ambillah aku, bawalah aku balik ke negeri kamu. Tujuan aku nak ajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang Mekah ini, orang Arab tak boleh terima aku dah. Maka terkejut orang-orang yang orang daripada luar negara datang mengerjakan haji dengan perangai ni. Dia tak kenal Nabi. Dia tanya siapa orang ini. Maka dia tanya, maka pemuka-pemuka Arab tadi yang tak suka dengan Nabi mengajar ayat-ayat Allah, mengatakanlah dengan label dengan Nabi dengan berbagai-bagai hinaan. Orang ini tak betul, orang ini ahli sihir, orang ini gila, orang ini berbagai-bagai hinaan. Maka jangan ikut dia, jangan percaya dengan dia. Maka Nabi cukup terasa dengan penghinaan orang yang tak boleh terima ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bagi ayat tasliyah, ayat tasjil, ayat untuk menenangkan jiwa Nabi supaya tidak terkesan dengan, walaupun ramai orang tolak, sebangsa orang tolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi jangan sedih, Nabi jangan duka cita, kerana dengan sedih tersebut akan merosakkan jiwa Nabi sebenarnya. Maka Allah pun buat ayat-ayat memujuk Nabi. Tasliyah dia panggil, ayat tasliyah, ayat pujukan. Ataupun kadang panggil ayat tasjil dalam hadis. Ma yuqalu laka, tidak dikata kepada kamu wahai Muhammad, orang tak kutuk kamu, orang tak hina kamu, orang yang tak buat semacam ini, illa ma qad qila lirrusuli, kecuali apa yang sungguh telah dikata kepada rasul-rasul min qablika. Rasul-rasul dahulu pun wahai Muhammad, sama dengan kamu juga. Sesiapa yang nak terlibat dengan ayat-ayat aku, yang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada bangkangan, mesti ada penghinaan, mesti ramai sebagian besar orang tak suka dengan ayat-ayat aku. Itu ujian. Maka jangan kamu sedih sangatlah. Nabi-nabi kamu pun bila mula nak baca ayat-ayat kami, maka itu ditentang oleh umat dia masing-masing. Maka bersabar. Maka Nabi pun dengar cerita macam ini, rupa-rupanya Nabi-Nabi lain pun senasib dengan baginda juga. Maka legalah sikit daripada tension tadi. Lega sikit, Nabi hilang tension sikit pasal orang lain kena sama dengan dia juga. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa zu iqabin alim. Sesungguhnya Tuhanmu sebenarnya berkuasa penuh untuk melimpahkan keampunan kepada orang-orang taat dengannya. Mana-mana orang ikut kamu, orang yang taat dengan belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hasil pengorbanan mereka, hasil mereka tak terkesan dengan penghinaan atas dia, maka Allah kata Allah Maha Pengampun. Allah ampunkan dosa-dosa golongan-golongan tersebut. Allah naikkan derajat kamu wahai Muhammad. Walau bagaimanapun, untuk orang-orang yang hina, untuk orang yang tak nak belajar, untuk orang yang mana rendah dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata dia ugut dengan ancaman takhwif ukhrawi, ancaman akhirat, wazu iqabin alim. Untuk golongan itu, bila mereka mati nanti, aku akan azab mereka dengan azab-azab yang amat pedih sekali. Itulah golongan-golongan yang kafir, golongan-golongan sebagai besar manusia ini memang tidak suka dengan Al-Quran. Kenapa tak suka? Hasil bisikan-bisikan syaitan. Kenapa syaitan tak suka? Kerana bagi syaitan, golongan-golongan yang menerima Al-Quran, memahami Al-Quran, dia tahu
akidah mereka akan betul, pasal Allah bagi petunjuk, amalan mereka betul, maka atas waktu mereka akan dibagi syurga oleh Allah. Maka fail lah syaitan nak hasud sekiranya seorang itu beramal ataupun memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan-golongan Arab jahiliyah ini memang tak puas hati. Dia tak puas hati selagi orang Arab jahiliyah mencuba nak memahami Al-Quran. Pasal dengan cara itu saja mereka akan mengubah daripada agama asal kepada agama Nabi Muhammad SAW. Maka mereka condemn Al-Quran dengan berbagai-bagai cara supaya orang tak nak belajar Al-Quran, supaya nampak Al-Quran itu lemah. Nampak Al-Quran itu tak berapa power. Maka dia mengatakan, golongan orang Arab mengatakan, dia kata apa? Dia kata peliklah Al-Quran ini, dia katanya tidak glamour Al-Quran ini. Pasal apa? Pasal biasa saja bahasa Arab, bahasa kita saja, tidak nampak special pun. Bila Nabi Quran diturun dalam bahasa Arab, Nabi juga mengajar bahasa Arab. Sepatutnya nak jadi glamour, nak jadi power sikit, kitab Al-Quran itu diajar dalam bahasa Rom sebagai contoh. Pasal Rom ini maju. Bila belajar bahasa Rom, nampak hebat orang mengajar tersebut. Sebagian kita lah, kita mengajar bahasa Melayu sebagai contohnya. Kalau boleh mengajar bahasa Inggeris, lagi power nampaklah. Sistem kita lah, sistem pengajian kita. Jadi mereka condemn mengajar Quran dalam bahasa Arab, pasal dia kata tidak ada nampak special, tak nampak bijak pun Nabi kita ini mengajar Quran dalam bahasa Arab. Dah Quran bahasa Arab, dia mengajar bahasa Arab balik. Maka Allah jawab persoalan mereka ini. Allah jawab persoalan mereka, kenapa mereka tak suka, kenapa mereka memandang rendah dengan bahasa mereka sendiri. Allah kata, walau ja'alnahu Qur'anan, walau ja'alna, dan jika kami jadikan Qur'anan ajamiyan, kalau kami jadikan Quran bukan dalam bahasa Arab, maknanya Quran dalam bahasa ajam, selain bahasa Arab lah, bahasa Jepun ke, bahasa Rom, bahasa-bahasa lain ke, maka kamu orang Arab laqalu, pasti kamu akan tak puas hati juga. Laqalu, kamu akan mengatakan laula fussilat ayatuhu, mesti kamu suruh orang lain tolong terjemahkan bahasa Quran tersebut, pasal kamu tak faham pula bahasa ajam tadi. Cuma dia nak hujah dianya, dia tak suka je. Tetapi kalau perkara-perkara lain, nyanyi ke, syair ke dalam bahasa lain, tak timbul, dalam bahasa Arab tak timbul pun. Mereka banyak sangat syair-syair Arab, mereka bersyair dalam bahasa Arab, tapi mereka tak komplain pun. Bila tiba bab Quran, mereka komplain. Kenapa? Isunya mereka tak suka dengan Quran saja, bukan sebab tak suka dengan apa tu bahasa tadi. Jadi Allah jawab, kalau aku turunkan Al-Quran ni dalam bahasa bukan bahasa Arab, mesti kamu tak faham. Kamu suruh Nabi kamu cerita pula fussilat ayat tu, cerita dengan detail apa maksud ayat-ayat ini. Kamu tak nak, kamu condemn Quran itu pasal kamu tak suka dengan Quran saja, sombong saja, bukan pasal kamu nak tahu pun. Itu punca dia. Maka Allah tambah lagi, ajamiyyun wa arabiyyun. Apakah Quran dalam bahasa ajam sedangkan Nabi orang Arab? Pelik. Pelik kamu ni. Maknanya dia saja berhujah atas rasa kesombongan saja, mereka menghina Al-Quran atas rasa sikap kesombongan saja. Sebenarnya perkara-perkara ini sama saja. Perkara-perkara mengenai bahasa Al-Quran, memang Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi memandangkan bahasa Arab ini hanya sebagai kecil pada dunia. Maka Allah buat pula penterjemah-penterjemah, pentafsir-pentafsir dalam bahasa selain bahasa Arab. Untuk orang Jepun, diterjemahkan dalam bahasa Jepun. Untuk orang Korea, diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Untuk orang Melayu, diterjemahkan tafsir dalam bahasa Melayu. Janji kitab-kitab tafsir telah diterjemahkan dalam bahasa seluruh dunia. Maka seluruh dunia itu diajar dengan bahasa masing-masing. Orang Melayu ajar dalam bahasa Melayu, orang Jepun ajar dalam bahasa Jepun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk faham saja, bukannya tujuan untuk selain daripada memahami Al-Quran tersebut, faham apa titahan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas faktulah bila kita dapat ilmu secara bertelaki, maka kita ambil ilmu tersebut dalam bahasa orang, daripada Urdu ambil daripada orang Arab, ambil Urdu,
Orang Melayu ambil pada orang Urdu, masa bertelaki tu terus guru ke guru, maka kita boleh terima dalam bahasa Melayu, maka kita cerita tafsir tadabbur dalam bahasa Melayu kita, janji semua kita boleh faham. Tak timbulnya kalau kita kutuk juga apa dia ni dah mengajar Quran dalam bahasa Melayu, tak boleh sama dengan dia juga. Memang orang akan ada hujah-hujah memperli orang yang mengajar Quran dalam bahasa Melayu. Pasal apa? Quran dia kata pula, orang kita berkata pula, orang Melayu kata Quran kena ajar bahasa Arab. Sedangkan ajar bahasa Arab bagaimana kita tak faham? Pendengar tak faham. Jadi kita nak faham, itu maksud dia. Sama dia ibrah dia sama saja. Jawapan dia janji faham. Janji faham. Maka qul, katakanlah, maka pasal apa? Dengan memahami Al-Quran tersebut, walau bahasa mana sekalipun, katakanlah huwa Quran tersebut sebenarnya lillazina amanu, untuk orang-orang yang beriman, baru dia tak komplain. Kalau orang itu nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak beriman kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan komplain. Quran dalam bahasa apa? Bahasa Melayu ke, bahasa Jepun ke, bahasa Korea ke, janji diberi hidayah untuk memahami Al-Quran tersebut, maka itulah diberi pada orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad kepada mereka itu, kamu tak payah komplain lah. Pasal apa? Pasal Quran ini aku hanya diberikan kepada orang yang nak beriman saja. Qul huwa lillazina amanu, bagi orang yang beriman saja. Bila nak beriman saja, maka berusaha nak tahu, nak kenal ayat-ayat Allah, maka ketika itu Allah kata dia akan Quran bertindak sebagai hudan, sebagai petunjuk. Tak kira bahasa apa-apa pun dia cerita, maka bila faham, maka Allah akan beri petunjuk kepada orang yang memahami Al-Quran tersebut, tak kira bahasa mana sekalipun. Petunjuk yang ni memastikan akidah jelas, ikut sama seperti mana kehendak Allah. Amalan jelas sebagaimana amalan yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Quran sebagai petunjuk, Quran juga sebagai wasyifaun, sebagai penyembuh, penyembuh hati. Penyembuh hati supaya hati tak sombong, hati tak dengki, hati tak ada perasaan iri hati rasa rajin, semua hati penyakit hati. Itu wasyifa. Dan juga ada juga tafsir mengatakan penyakit-penyakit fizikal, apa-apa penyakit fizikal pun sebagai wasyifa, dan sebagai wasyifa juga. Janji Quran, bila faham Al-Quran, baca Quran, beramal dengan Al-Quran, dua perkara faedah dia, itu Allah akan bagi petunjuk yang mana betul, yang mana salah untuk dia beramal, dan yang kedua Allah akan memberi kesembuhan, terutamanya penyakit-penyakit hati. Tetapi kalau orang itu tidak ada nak beriman, tidak ada kesungguhan nak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebahagian besar mereka digunakan fizikal mereka untuk belajar selain kitab Al-Quran. Wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrun, orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak ada rasa nak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ada telinga, tapi telinga mereka rupa-rupanya waqrun, ada sumbatan untuk dengar ayat-ayat Allah, tak faham. Cerita macam mana pun dia tak faham. Pasal apa? Pasal dia tidak diberi hidayah, dia tak diberi taufik tadi. Itu Lepas tu wa huwa alaihim ama, dan dia juga atas mereka juga buta, tak nampak, buta, tak faham Quran pasal mata tak nampak. Tetapi perkara-perkara ini sebenarnya untuk Quran saja. Atas perkara-perkara dunia yang lain mereka hebat. Kalau kita kira kita nak fikir, kalau kita kira kenapalah manusia ini tidak usaha bersungguh-sungguh untuk memahami dan beramal dengan Al-Quran. Kalau kita kira lah, Quran hanya 30 juzuk saja, 114 surah. Contoh, seseorang tersebut demi untuk dunia, dia sanggup daripada darjah 1 hingga ke peringkat PhD belajar dunia aja. Belajar doktor, belajar engineer, belajar arkitek, belajar. Sedangkan dunia itu hanya sekejap saja. Dia sanggup memberi 60 tahun daripada kehidupan dia untuk dunia.
Sedangkan Al-Quran 30 juzuk langsung dia tak faham. Hanya sekadar baca. Nampak tak? Itulah ayat ni. Sebahagian besar manusia tergoda dengan dunia, sanggup menghabis masa sebagai besar masa dia untuk buku-buku, kitab-kitab dunia. Kenapa? Kerana telinga mereka, mata mereka, hati mereka tertutup untuk Quran. Jadi mereka mati dengan tak faham Al-Quran. Dunia yang hidup 60 tahun, 70 tahun, dia sanggup menghabiskan masa 60 tahun, 70 tahun dengan dunia. Tengok, adil ke tak adil pemikiran dia. Bahaya. Kalau kita kaji, tengok kita sendirilah. Kita sekarang ni baru nak belajar Quran. Kenapa kita dulu tak nampak? Itulah pasal kita masing-masing nampak dunia. Bagi kita rasa Quran hanya sekadar baca cukup lah. Itu kita rasa. Tak takut nak pergi ke hari akhirat dengan sebab kita tak faham Al-Quran. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa takut nak pergi menemui Allah dengan cara kurangnya kita gunakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, manusia reka dengan dunia. Ulaika, golongan-golongan ini ulaika, golongan-golongan yang menghabis sebagai besar masa dunia ini dengan belajar kitab-kitab lain, belajar buku-buku lain, tak suka dengan Al-Quran, maka umpamanya yunadawna min makanin ba'id, umpama seseorang memanggil mereka dengan tempat yang jauh saja. Panggil nak ajak makan nasi, tak dengar. Pasal apa? Jauh sangat dia panggil lah. Begitulah golongan yang hanya meninggalkan Al-Quran. Dia tengok kitab-kitab buku-buku dunia yang lain, maka dia akan tak faham Al-Quran. Dia akan tak diberi hidayah, seolah-olah tak tahu apa titahan Allah dalam kitab Allah. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Slow sikit, kena laju sikit pasal dah lewat lagi ni. Itu 45. Yang 45, maka kesan daripada itu, kesan daripada suasana-suasana macam ini, Allah juga buat tasliah, ayat tasliah juga, contoh wahai Muhammad, jangan kamu itulah, memanglah suasana semacam ini. Tadi dicampur ayat dengan ayat tahwih ukhrawi, maka wahai Muhammad, tasliah dia, walaqad ataina Musal kitaba, umat-umat Nabi Musa macam itu juga wahai Muhammad. Bila kami bagi kitab Taurat dengan dia, maka mereka apa jadi? Fakhtulifafi, mereka pun ikhtilaf, mereka pun engkar juga, mereka pun berlaku pertentangan juga, nak juga buku-buku dunia yang lain, mereka tinggal juga kitab-kitab Taurat tersebut. Itu punca dia. Dulu, kini dan selamanya manusia akan suka dengan dunia. Mari Nabi macam mana sekalipun, manusia suka dengan dunia. Kenapa? Kerana syaitan memanjangkan angan-angan dengan mengindahkan hidup di dunia. Dia tak nampak adanya hari akhirat, tak nampak pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebahagian besar masa hidup di dunia, ceklah sesiapa dia pun, sebahagian majoriti mereka digunakan untuk pelajari ilmu-ilmu dunia, sedangkan ilmu akhirat yang mereka nak hidup selama-lama ini, mereka amat kurang memberi tempuan. Maka teruk sangatlah. Maka itulah kita perlu mengubah. Kita perlu mengubah generasi baru ini dengan cara balance ataupun lebih kepada perkara-perkara kitab Al-Quran. Pasal kita nak jawab persoalan nak hidup di hari akhirat begitu lama sangat, maka kita perlu mahir dengan kitab Al-Quran supaya akidah dan amalan kita sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya golongan yang tak nak belajar kitab Allah, golongan tak nak belajar kitab Taurat ini, kitab-kitab agama Allah, dia ingkar, dia tak nak belajar, sepatutnya Allah hukum ketika itu juga. Pasal ini arahan Allah. Allah turunkan kitab untuk manusia belajar, manusia tengok, manusia menjadikan manual untuk pergi menemui Allah. Tiba-tiba manusia tak nak belajar, manusia tolak, manusia degil. Tapi kerana Allah ada bijaksana, Allah ada tujuan lain. Allah kata, Allah nak bagi peluang manusia hidup. Pasal Allah nak hukum kemudian. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalaulah bukan kerana Allah mengakhirkan takdir, mereka yang tak mengaji ayat Allah, mereka yang tak nak mengaji ayat-ayat Allah ini, kalau bukan kerana Allah takdirkan
untuk menghukum mereka di kemudian, nescaya sekarang ini juga Allah menghukum mereka. Ngeri ayat ni. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalau bukan kerana Allah satu kalimat untuk mentakhirkan takdir, maka laku dia bainahum, diselesaikan sekarang ini juga golongan-golongan yang tak nak mengaji ayat-ayat Allah, tak nak memahami ayat-ayat Allah, tak nak beramal dengan ayat-ayat Allah. Ketika ini juga Allah musnahkan dia. Tetapi Allah nak bagi peluang lagi umat akhir zaman ini nak bagi hukum di kemudian. Walau bagaimanapun, atas dasar manusia degil lagi, diberi tempoh, bagi tahu cakap walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Allah ancam, sepatutnya aku hukum kamu sekarang ini juga. Kamu tak nak belajar kitab aku matikan sekarang kamu juga. Aku hancurkan kamu sekarang ini juga. Tetapi aku takdirkan, aku kesian dengan kamu, aku nak bagi syurga dengan kamu, aku bagilah peluang kamu untuk belajar kemudian hari. Tapi tak nak juga. Itu punca. Pasal tak nak juga, pasal manusia dibisikkan oleh syaitan tak nampak ada hari akhirat. Kita walaupun tahu ada hari akhirat, tapi kita tidak masuk, tak sebati pasal hari akhirat. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, sesungguhnya mereka ragu-ragu tentang ayat-ayat Allah pasal hari akhirat tak nampak. Hanya dengar, mereka kurang baca Al-Quran, tak sebati dengan tentang hari akhirat. Mereka ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari akhirat tak nampak. Hari akhirat sekadar dengar kata-kata Allah dalam ayat-ayat Allah saja. Sepatutnya bila dengar berulang kali, sepatutnya baru masuk. Pasal jarang-jarang mendengar ataupun tak faham langsung, tak serasi, tak sebati pasal adanya hari akhirat. Punca manusia degil, punca manusia malas dan beramal, punca manusia menjauhi Allah, satu je, pasal manusia tak yakin 100% dengan hari akhirat. Kita tahu, tapi tidak masuk, tak gerun nak pergi hari akhirat. Pasal dipanjang angan-angan oleh syaitan tadi. Maka Allah ceritalah, di hari akhirat nanti, kalau kamu tak ikut juga, kamu tak yakin dengan hari akhirat juga, maka Allah kata man amila salihan fali nafsi. Orang-orang yang beramal tu aku balas semisal dengannya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedah untuk dia, ikut dia lah. Kalau dia baca Quran, dia beramal dengan seperti Quran, maka aku bagi pahala untuk dia, bukan untuk aku pun. Allah kata wa man asa'a fa 'alaiha, dan barang siapa yang buat kejahatan, yakni mereka tak beramal, tak faham ayat Allah, tak beramal dengan ayat Allah, maka amalan dia bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan amalan Nabi, maka itu dipanggil dosa. Maka dosa itu maka bahaya baginya juga, akan menimpa dirinya. Ikut kamu lah wahai hamba, aku bagi akal, aku bagi Al-Quran, pandai-pandai kamulah nak pilih yang mana. Wa ma rabbuka, dan Tuhan kamu, Tuhan yang jaga kamu kan, Tuhan yang jaga kamu sekarang ini, bizallamil lil abid, tidak akan berlaku zalim kepada hambanya. Atas kamulah, kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Sebab itu di alam akhirat Allah berulang kali tanya, adakah tak ada kitab-kitab aku dibacakan kepada kamu? Kenapa? Pasal Allah nak tunjukkan, Allah nak buktikan kezaliman berpunca daripada dia sendiri yang tidak rapat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia cerita bahari akhirat ini, ayat yang ke-47 tersebut merupakan ayat tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu hari akhirat. Allah memperkenalkan diri dia, dalil akli, dalil akal. Dah tahu dah Allah saja yang boleh hukum, Allah Maha Adil. Siapa Allah? Allah yang ada Maha Kudrat, ialah tidak ada kudrat ba ilmu. Ilaihi yaruddu ilmu sa'ah. Maka kepadanya, yakni kepada Allah, kepada ilmu pengetahuan Allah jualah kembalinya soal hari kiamat, hari akhirat ni. Tak ada orang tahu, hanya Allah saja yang Maha mengetahui, dan sesiapa pun akan tahu bila dibaca ayat-ayat Allah. Allah cerita dalam kitab dia saja. Kalau orang tak faham ayat Allah, tak baca ayat Allah, tak tahu berkenaan dengan suasana hari akhirat dan tarikh hari kiamat, itu hanya Allah saja Maha mengetahui. Serah dengan Allah yang Maha tahu perkara ghaib. Maka
Dalil dia perkara-perkara lain pun sama juga. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yauma yunadihim. Maka dalil akli kenapa perlunya Allah saja tahu menerai, perkara-perkara lain bersama juga, dan demikianlah tiap-tiap apa yang berlaku. Kerana sebiji buah umpamanya tidak akan keluar daripada tandannya, dan seorang ibu tidak akan mengandung dan tidak akan melahirkan anak pun tidak ada orang tahu, melainkan semua perkara-perkara ini pada masa dan keadaan yang betul dengan pengetahuan Allah. Buah kurma nak keluar ke, buah kelapa nak keluar ke, orang nak mengandung, nak melahirkan anak apa, semua sekali dalam usaha, dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah ilmu dia Maha kudrat, maka kenapa tidak hanya bergantung harap dengan Allah sahaja, wahai hamba? Kenapa kamu masih lagi bergantung pada selain Allah? Jadi bila kamu bergantung atas dunia ini, bila kamu tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu berkaitan dengan keyakinan hari akhirat. Jadi bila kita tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi minta bantuan dan pertolongan, maka kita tak nampak kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdoa sekali, kita minta sekali, maka kita tak nampak, kita rasa tak dapat apa ke, kita lebih nampak kepada asbab-asbab saja. Kita lebih percaya kepada yang kita nampak. Atas faktor itulah kadang-kadang kita menjadikan asbab itu sebagai keyakinan kita, bukan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah bila manusia nampak asbab itulah manusia cenderung memohon kepada perkara-perkara syirik pada Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang lain, minta dengan jin, minta dengan wali, minta dengan berbagai-bagai bentuk minta. Maka bila mati nanti, memandangkan manusia tak sabar di dunia, tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama Allah minta kepada perkara-perkara lepasan nak kesenangan dunia, maka Allah tanya, aina syurakai, mana dia yang kamu persekutukan dengan aku dahulu atas dunia dahulu, dengan aku pun kamu berdoa, kau minta, dengan makhluk-makhluk lain pun kau minta, kau bergantung harap juga. Maka golongan-golongan ini qalu, mereka berkata, Adzannaka, kami umum kepada kamu wahai Allah, ma minna min syahid, pada hari ini kami semua takut nak declare yang kami pernah menyeru, pernah menyembah, pernah bergantung harap kepada selain kamu wahai Allah. Dia takut baru dia tahu rupanya Allah yang maha berkuasa. Bila pergi pada hari akhirat, hanya Allah yang boleh bagi syafaat, hanya Allah yang boleh menyelesaikan segala masalah-masalah mereka. Maka ketika di hari akhirat, bila semua manusia ini hanya bergantung juga pada selain Allah, maka puncak asalnya ialah mereka nak kebahagiaan dunia, mereka nak habuan dunia, mereka nampak, jadi mereka akan mencari siapa boleh memberi habuan dunia dengan dia, dari bentuk syirik-syirik tersebut, dari bentuk roh-roh wali, roh nabi tersebut. Maka Allah cerita di hari akhirat nanti, wa dhalla anhum ma kanu yad'u, dan pada itu lenyaplah mereka yang mereka sembah dahulu. Kalau mereka atas dunia dulu mereka seru ulama-ulama yang dah mati, mereka yakin minta tolong dia sebagainya, maka di sana tak ada pun, mereka hanya bertepuk sebelah tangan saja. Mereka merasakan wali-wali, roh-roh wali tersebut dengar, roh-roh wali tersebut boleh tolong mereka, roh Nabi boleh tolong mereka. Rupanya di hari akhirat tidak ada, hanya Allah saja yang maha mendengar, hanya Allah saja yang boleh menunaikan segala hajat mereka ataupun menyelesaikan masalah-masalah mereka. Hanya Allah saja. Apa yang mereka seru ini hanya bertepuk sebelah tangan saja. Bila pergi sana tidak ada rupa-rupanya, baru mereka tahu. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. Dan pada saat itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka sembah dahulu. Tidak ada, mereka hanya syak saja. Dan wa dhannu, baru mereka yakin, zon ni yakin dan
wa zannu ma alahu min mahis, barulah mereka yakin bahawa mereka akan dihubang ke dalam neraka jahanam kerana bersekongkol dengan perkara-perkara kesyirikan dunia. Maka di sana mereka nampak tidak ada ruang langsung untuk mereka melepaskan diri daripada seksaan Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh wali, roh-roh nabi, malaikat jin yang mereka seru dulu, rupa-rupanya tak boleh tolong mereka bila pergi ke menemui Allah di hari akhirat. Panjang lagi ni, laju sikit. Ayat 50 ini dipanggil ayat syikayah. Ayat syikayah, ayat Allah report kepada pembaca Al-Quran betapa degilnya manusia, diberitahu berulang kali, diceritakan pentingnya memahami ayat Allah, pentingnya beramal sebagaimana amalan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, pentingnya beramal sebagaimana amalan-amalan Nabi. Dan mereka tetap juga degil. Pasal apa? Pasal manusia amat suka dengan dunia. Tengok Allah cerita bab dunia ni. Allah cerita kita ni. Kebanyakan manusia semacam ini. Kebanyakan manusia inilah kehidupan di dunia dia. Tengok ayat 50 tu penting tu. Pasal menyentuh kita tu. Memang menyentuh kita. Apa Allah merungut, dipanggil ayat syikayah. Allah merungut degilnya manusia, kebanyakan manusia bila hidup di dunia, bila jauh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Walain azaqnahu, dan sungguh jika apa dia? Azaqnahu, kami rasakan. Bukan kami bagi ni. Dunia ini kami rasakan. Rasakan apa? Rasakan nikmat. Rasalah kata kita puasa ni. Isteri kita panggil kita, bang, tolong rasa gulai ni, masih ketawa ke? Itu je dunia ni. Yang kita rasa nikmat, yang kita rasa bermewah dengan dunia ini, yang kita rasa seronok sangat bila kita bekerja siang malam mengumpul duit ini, rupa-rupanya Allah kata walain azaqnahu, kami cuma rasakan sikit saja untuk dia dunia ni. Yang kita seronok sangat, yang kita bergembira dengan harta dunia kita cari ni. Allah kata walain azaqnahu, dan sungguh jika kami rasakan kepadanya rahmatan, satu rahmat. Nak yang sebenar pergi syurga, nak mewah, nak kaya, nak hebat, pergi syurga. Dunia ini hanya nak panggil apa? Nak kecil ya. Nak apa dipanggil bahasa lah. Nak rasa lah. Nak tip kat lidah je dunia ni yang kita seronok sangat ni. Wala in azaqnahu rahmatan minna, jika kami rasakan sikit saja satu rahmat kami mimba apa dah dari kami, mimba di dharra, sesudah bencana yang menimpanya. Sebelum itu dia ada bencana, maka kami hilangkan bencana, kan bagi sikit nikmat dengan dia masa tu. Maka apa kata dia? La yaqulanna hadzali. Tengok ni. Dia kata, aku kaya, aku hebat. Ni hasil kerja kuat aku. Ini memang ini yang timbul di pemikiran sebahagian besar manusia. Dia tak nampak ada Allah bagi. Segala rezeki dia, segala gaji dia, segala perniagaan dia, segala apa-apa nikmat dunia ini, tak bukan nikmat banyak pun, nikmat Allah rasa je. Tapi dia seronok sangat, dia rasa segala-galanya dia yang punya lah. Dunia ini dia yang punya, dia ada segala-galanya, dia rasa besar bagi dia. Allah kata, aku rasa sikit je. Tapi manusia ini dia rasa la yaqulunna, kebanyakan manusia akan rasa hazali, ini hasil kerja kuat aku, ini hasil kepandaian aku, ini hasil kebo aku kerja siang malam, aku boleh harta ini hasil aku, hazali, ini aku ni. Allah bersyukur dengan Allah tenggelam. Ini kebanyakan. Tapi sepatutnya sebenarnya ketika ini dia kena bersyukur. Ujian, Allah nak bagi uji, tapi dia salah faham, dia samar, dia rasa ini rezeki dia, hasil kerja kuat dia. Kalau kita ada perasaan macam ni, kena buang. Dah kena beramal dengan ayat ni. Segala rezeki kita hebat macam mana kita pun, Allah nak uji kita dengan nak bagi rasa sikit dunia ni. Nak rasa betul-betul di syurga Allah. Jadi bila dia rasa macam ini, orang macam ini, dia takut nak pergi hari akhirat sayang harta tadi. Tak pernah bersyukur. Maka
wa ma azunnu sa'ah qa'iman. Maka bagiku wa ma azunnu, dan tidak aku mengira hari kiamat akan terjadi. Tak berlaku kiamat ni. Kalau tahu pun lama lagi ni aku nak bermewah harta aku ni. Kemudian pun aku taubatlah. Kalau lah ada hari kiamat pun, wala in ruji'tu ila rabbi. Kalau lah ada hari kiamat pun, aku pergi ke sana pun, aku mewah juga. Pasal apa? Pasal aku dapat harta ni, Allah redha, Allah suka. Sebab tu yang dia bagi harta aku dunia ni, Allah suka dengan aku. Sebab tu Allah bagi kaya aku ni. Aku tak beramal ke, aku tak ikut, itu lain cerita lah. Jadi aku dapat harta sekarang ni, dipanggil apa ni? Istidraj ni. Tak semayang, tidak mengaji, tidak apa-apa, tetap mewah, kaya segala-galanya, dan dia rasa kekayaan tu alhasil kerja kuat dia. Kalau aku mati pun, aku mewah juga pasal Allah suka dengan aku. Pasal dia kata bila dia hebat, dia Allah suka dengan dia. Innali, dan sungguhnya bagiku indahu, ada kebaikan di dunia ini lagi. Maka falanunabbi annal ladzina kafaru bima amilu wa nunuziqannahum min azabin ghalis. Maka demi sesungguhnya kami akan bertak pada orang-orang yang engkar tadi akan keburukan yang mereka telah kerjakan. Pasal apa? Pasal dunia ini ada dua perkara, ya. Aku uji kamu dengan kaya, dengan nikmat kamu perlu bersyukur. Pasal itu ujian. Sebab tu orang beriman hebat macam mana pun dia takut. Dia takut nak guna kekayaan. Lepas tu dia orang kaya ini, orang yang kaya beriman, dia ada dua perkara, maknanya dia rasa takut dan dia nak berharap. Takut nak guna, bila dibagi nikmat, dia bersyukur. Bila dia bersyukur dengan cara menambahkan ketaatan, maka dia berharap, wahai Allah, kamu terimalah amalan-amalan aku. Aku takutnya ujian kamu ini, aku takut fail ujian, tak cukup amalan aku, nak bersyukur atas nikmat yang kau bagi dengan aku ni. Tak pernah ada kita perasaan macam ni. Bila Allah bagi gaji kita, mewah kita, tak pernah kita nak menambahkan kesyukuran, nak menambah ketaatan kepada Allah dan berdoa dengan Allah, wahai Allah, aku beramal, bergantung harap denganmu, wahai Allah. Aku takut nikmat yang akan bagi aku ni tak sepadan dengan amalan yang aku buat untuk kamu, wahai Allah. Bergantung harap kena ada sepatutnya. Bersyukur dan bergantung harap pasti kita kena menebal, barulah beramal dengan ayat-ayat ini. Kalau tidak, kita fail bila diuji dengan kemewahan dan kesenangan. Maka kalau fail itu, maka kami akan beritahu kamu, maksudnya kamu istidraj, maka aku akan hukum kamu bila pergi menemui aku, kerana kamu tak membalas bersyukur, menambah ketaatan, tak bergantung harap bila aku bagi nikmat pada kamu, wahai hamba. Maka bila pergi sana, atas rasa kamu tak bersyukur tadi, pasal kamu keliru, kamu rasa itu hasil kamu kerja kuat, hasil pada aku, kamu tak fikir pun itu aku yang bagi rezeki tadi. Atas faktor itulah kamu tak bersyukur dan tak nak tambahkan ketaatan kepada aku. Itu satu bab. Yang kedua, golongan yang kedua pula ni, wa iza an'amna 'alal insani, dan apabila bagi kami kita tinggal satu ayat tu, rasa apa? Rasa janggal sikit, kan? Tertinggal ayat 49 tadi. Tu kata apa benda yang rasa sangkut, tak jelas. Kita tinggal ayat 49 tu rasa ganjil sikit. Ayat kita tinggal 49. La yas'amul insanu min du'a'il khair. Dunia, kisah dunia lah. Kisah-kisah orang dunia ni. Manusia itu, dunia ini, memandangkan dia suka dengan dunianya, kehidupan dunia dia, tak jemu-jemu berdoa banyak-banyak untuk kebaikan dunia sahaja. Kebanyakan manusia berdoa, kehendak dia, cita-cita dia nak hidup di dunia panjang-panjang, nak kaya di dunia saja. La yas'amul insanu min du'ai khair. Manusia ini hidup dunia ini, dia nak memang dunia je. Nak panjang umur, nak murah rezeki, nak sihat tubuh badan, nak pengaruh, nak berbagai-bagai. Sebab itu dia berdoa untuk dunia. Sedangkan dalam dalil bukti Allah suruh berdoa banyak, berdoa akhirat.
Tapi kebanyakan manusia suka berdoa dengan dunia, dan dia tinggal tak yakin dengan hari akhirat, dia nak hidup lama di dunia. La yas'amul insanu min du'ail khair. Kebanyakan manusia suka doa banyak-banyak untuk dapat dunia saja, hingga lupa dia akan datang menemui Allah di hari akhirat. Tetapi bila dia berdoa dengan dunia saja, seronok dengan dunia saja, nak dengan dunia saja, maka kadang-kadang Allah uji dia dengan susah. Wa immassahu syarru, maka bila kami uji dia dengan susah, maka golongan-golongan ini fayausun qanutun, maka mereka berputus asa, mula dia frah, dia kecewa. Pasal apa? Pasal dia tak dapat dunia tadi. Akhirat dia lupa dah. Pasal janji dia nak hidup senang, lama, seronok dengan dunia. Maka bila kecewa saja, bila susah saja, ada penyakit saja, dia berputus asa dah, fras, kecewa berbagai-bagai lah. Lepas tu cari-cari perkara-perkara lain. Yang tinggal tadi ayat 50 dah baca dah. Ayat 51 mana tadi? Maka orang nikmat pula, bila kami bagi nikmat pada manusia, sama juga bila kami bagi nikmat dengan dia, maka ala al-insan a'rada wa na'a bijanibi, mereka mula tidak bersyukur dengan kami. Itu punca manusia ni. Bila kami golongan yang kedua, kebanyakan manusia dunia juga, bila kami bagi nikmat dengan dia juga, maka mereka rasa nikmat tersebut hak dia, maka dia tak bersyukur dengan kami. Dia rasa kerja nikmat tersebut alhasil kerja kuat dia. Kalau dia sihat, dia kata dia jogging hari-hari, yang itu punca dia. Dia tak fikir langsung yang utamanya pergantungan di Allah. Sebab hanya boleh guna aja. Ini punca manusia ni. Manusia bertukar di antara asbab dengan yang sebenarnya. Mana asbab dia boleh guna, tapi pergantungan masih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mewah macam mana pun, dia kena bersyukur dengan Allah, pasal Allah yang bagi kemewahan, kesenangan tersebut. Maka golongan-golongan ini pula, wa iza massahu syarru, jika dia timpa susah pula, pelik pula ni. Fazu du'ain arid, bila susah sikit, dia berdoa panjang-panjang sangat, baru dia sedar, baru insaf. Ni satu segi bagus. Bila susah dia ingat dengan Allah, bila kaya dia lupa. Sepatutnya dia menjadi dua-dua golongan, yang bila senang dia bersyukur, bila susah dia sabar. Pasal dua-dua itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kami kurnia nikmat pada manusia, berpaling untuk dia tidak bersyukur kerana dia merasakan itu hasil kerja dia. Dan apabila kami timpa kesusahan, baru dia tahu kami ni Allah, baru dia berdoa panjang, hari-hari berdoa saja. Kami bagi nikmat balik, dia lupa balik. Maka bila jadi macam ini, maka penutup ayat kedua penutup lah. Itu keadaan masyarakat. Kita kena, jangan ada tiga perkara tu, jangan ada pada diri kita. Kita kena belajar, kita buang sifat tersebut. Ayat ke-52 penutup, qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katalah wahai Muhammad, dan apa jelas dah Al-Quran itu benar. Al-Quran itu mengandungi segala hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala cerita-cerita mengenai hari akhirat, segala cerita-cerita mengenai Allah, mengenai sifat-sifat Allah, mengenai Nabi dan sebagainya, petunjuk sebagainya, benar semua sekali. Jadi apa jadi kepada orang yang degil tak nak juga? Maka Allah tegur, dah kata wahai orang Arab, katalah Al-Quran ini benar-benar daripada Allah, betul-betul benar-benar yang hak. Apa sepatutnya kamu fikir kalau kamu mengingkarinya? Pertanyaan untuk apa? Pertanyaan untuk menyindir. Katalah Al-Quran benar daripada Allah, segala hak, semua cerita dalam tu, nak berjaya semua situ, ancaman-ancaman nak pergi semua dalam Al-Quran, betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal orang Arab ini percaya dengan Allah, kata betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pendapat kamu kalau kamu tolak Allah nak cerita dengan kamu tersebut? Untuk kita, apa jadi kalau kita tidak berusaha nak rapat dengan Al-Quran? Itu kita fikir sendirilah. Thumma kafartum, mereka tolak bihi, tolak dengannya. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Manakah kesesatan manakah yang paling teruk lagi daripada orang yang tolak kebenaran daripada Al-Quran itu? Maka mereka sebenarnya mereka
syiqaqin ba'id, jauh sangat daripada kebenaran. Mereka betul-betul kesesatan yang amat sangat. Itu 52 itu bab Quran lah, penutup dia. Golongan yang jauh dari Al-Quran, golongan tak belajar Al-Quran ini, kenapalah degil, kenapa sombong? Itulah kamu fikir sendiri, dia daripada Allah, kamu pergi nak menemui Allah, Allah akan tanya Al-Quran, apa jadi kalau kamu tolak atas dunia ini? Umpat fikir sendirilah, maka itu rupanya kesesatan yang paling jauh sangat. 53 Allah cerita juga tentang sekali lagi, dalil akli lagi. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfif bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihat kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata tempat dalam yang dunia ini. Maknanya Allah cerita sini dalil-dalil akli, afaki, dalil akli, anfusi, dan tentang adanya manusia. Dalam Allah ceritakan tentang manusia, tentang alam dalam Al-Quran dia. Dekat luar sana pun ada juga perkara-perkara ini. Benar sekali. Apa yang Allah cerita Al-Quran, benar sekali kat luar pun berlaku. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua ialah golongan-golongan yang pandangan yang kedua dan ayat ini ialah golongan itu bila Allah ceritakan orang yang pegang dengan Al-Quran, maka golongan yang pegang dengan Al-Quran pasti menang. Maka orang Arab selepas wafatan Nabi, maka berjaya dia menaluki dunia. Maka kebenaran Al-Quran menyebabkan dekat luar sana pun berlaku juga. Kami akan perlihatkan sanuzihim ayatina. Kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami dengan buat tentang berlaku kemenangan Islam dengan perkara-perkara luar. Mana dua tafsir kat sini. Sebagai biasa dalil akli betul-betul berlaku kat luar sana. Penutup dia hari ini, iaitu tentang dua perkara tadi. Ala, dengar semua wahai manusia, innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ingat semua manusia yang nak belajar, yang degil semua sekali ini. Apa dia? Miryatin min liqa'i rabbihim, yang berada dalam keadaan ragu-ragu tentang adanya pertemuan dengan hari akhirat. Rupa-rupanya inilah kesimpulan dia. Kebanyakan manusia, kenapa manusia jahat, kenapa manusia degil, kenapa manusia malas, kenapa manusia tak nak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana manusia walaupun tahu adanya hari akhirat, tidak berusaha nak takut dengan hari akhirat, tidak berusaha nak pergi hari akhirat. Ini punca dia. Punca manusia jadi macam ini, sebahagian besar manusia degil, sebahagian besar manusia jahil, sebahagian besar manusia akan diumpankan ke dalam neraka jahanam. Punca asas satu je, ialah kerana manusia ragu-ragu tentang pertemuan dia dengan Allah pada hari akhirat nanti. Kita tahu kita akan mati, tahu, tapi keyakinan tidak ada. Jadi, kenapa keyakinan tidak ada? Keyakinan tidak ada. Kesimpulan yang kedua ialah kerana manusia bukannya hari-hari mendengar peringatan Allah tentang adanya hari akhirat, ngerinya hari akhirat, adanya perjumpaan dengan Allah. Allah akan tanya tentang hasil amalan-amalan dia atas dunia ini. Ini punca asal dia. Punca asal dia dua perkara. Punca manusia diumbang ke neraka jahanam dua perkara. Yang pertama, kerana manusia tidak yakin dengan adanya hari akhirat, yang tidak berusaha nak pergi ke sana. Pertama. Yang kedua, kenapa manusia tak yakin dengan hari akhirat, tidak membuat persiapan? Kerana manusia jarang-jarang bertalaki. Manusia jarang-jarang berulang-ulang apa dia titahan-titahan Allah tentang adanya hari akhirat yang Allah letakkan dalam kitabnya suku terakhir daripada surah Sabah sampai ke surah An-Nas, cerita bab hari akhirat. Jadi bila kita tak digerun, tidak diberi peringatan dengan hari akhirat, maka kita dunia ini seronok sangat dunia. Kita ingat dunia segala-galanya. Sebab itu doa-doa kita pun banyak untuk dunia aja. Banyak dunia aja. Jadi doa untuk hari akhirat jarang-jarang kita guna. Sepatutnya nak jadi proporsional yang jelas, kita banyak guna
Allah untuk kita diselamatkan di hari akhirat. Kerana masalah yang paling besar ialah masalah neraka jahanam. Hajat yang paling besar ialah hajat nak pergi ke syurga Allah. Dunia ini, takut dunia, susah dunia, senang dunia, hanya kecil saja. Maka Allah kata dia, Allah kata apa? Dia rasa sekadar azakna, hanya nak bagi rasa lidah rasa aja. Kita kata seronok sangat ni. Tapi kita rasa yang kita nak rasa ini, kita rasa itulah segala-galanya. Semoga Allah beri taufik untuk kita dengan meyakini dan membuat persiapan untuk pergi kepada hari akhirat, melebihi lagi daripada kita mencintai untuk dapat perkara-perkara dunia ini. Kita perlu jadikan perkara-perkara dunia ini untuk pergi ke hari akhirat. Cukup-cukuplah dengan perkara-perkara ke dunia, kitab-kitab dunia. Belajarlah dengan kitab-kitab Allah. Pasal kitab inilah kita nak pergi menemui Allah, dan dia akan tanya kitab ini insya-Allah. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairul Nabi Muhammad nabiyya wa rasulah. Allahu raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.